Abdullah berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca misdaqahu, membaca sesuatu ayat yang menepati hadisnya itu daripada kitab Allah, yaitu innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah, sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan sumpah dan aiman, dengan sumpah mereka dengan Allah, samanan qalila, harga yang sedikit, yakni orang yang tukar benda yang sedikit, mata benda yang sedikit dengan sumpah dengan nama Allah, mereka itu tidak ada habuan bagi mereka di akhirat nanti, dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, 3 macam orang Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat nanti, dan tidak akan melihat mereka. Yang pertama ialah orang yang bersumpah untuk melakukan barangnya dengan mengatakan sesungguhnya dia telah pun hendak diberikan kerana barang itu lebih daripada apa yang hendak diberikan oleh orang yang di hadapannya. Wa huwa kadzib, padahal dia berdusta. Yang kedua ialah orang yang bersumpah dengan sumpah palsu selepas asar untuk membaham harta seseorang muslim. Yang ketiga, orang yang tidak memberi air yang lebih daripada keperluannya, maka Allah berkata, yakni kepadanya, pada hari ini aku tidak mahu memberi kepadamu apa yang lebih ada padaku, seperti mana engkau telah tidak memberi apa yang lebih ada padamu dahulu, yang tidak pun diusahakan oleh kedua tanganmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Bakrah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, zaman ataupun tahun telah pun beredar sehingga kembali seperti keadaannya pada hari Allah menjadikan langit-langit dan bumi. Tahun terdiri daripada 12 bulan. 4 bulan daripadanya ialah bulan haram, 3 daripadanya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang keempatnya ialah Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Bulan apa ini? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW pun diam, sehingga kami ingat dia akan menamakannya dengan nama lain. Qala, lalu baginda bersabda, alaysa dzul hijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami berkata, benar. Qala ayyu balad hadha, negeri apa ini? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW diam, sehingga kami ingat dia akan menamakan negeri itu dengan nama yang lain. Qala alaysal baldah, bukankah ini negeri Mekah? Kami berkata, benar. Qala fa ayyu yawmin hadha, hari apa ini? Hari ini. Qulna, kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi diam, sehingga kami ingat dia akan menamakannya dengan selain namanya, ataupun dengan nama yang lain. Qala, Nabi SAW pun kata lepas pada itu, bukankah ini hari nahar? Kami berkata, benar. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah-darah kamu, harta-harta kamu. Muhammad berkata, aku yakin dia berkata, wa a'radakum, dan kehormatan kamu, alaikum haram kepadamu, ka hurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kamu ini, di negeri kamu ini, di bulan kamu ini. Nanti kamu akan bertemu dengan Tuhan, dan dia akan bertanya kamu tentang amalan-amalanmu. Ala, ingat, janganlah kamu kembali sesat selepasku, di mana sebahagian daripada kamu memenggal leher sebahagian yang lain.
Ingat, hendaklah orang yang ada hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak ada. Mungkin ada orang yang disampaikan itu lebih mengerti daripada sebahagian yang mendengar, daripada sesetengah orang yang mendengarnya hari ini. Fakana Muhammad apabila menyebutkan ayat ini, apabila menyebutkan hak sani, fala'alla ba'dha man yuballaghu ataupun yablughu, itu sehingga akhir itu dia kata, Muhammad itu maksudnya Ibnu Sirin, dia selalu kata, sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian baginda bersabda, ala hal ballaghtu, ketahuilah, adakah aku sudah sampaikan? Ketahuilah, adakah aku sudah sampaikan? Babu ma jaa inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Ini bab firman Allah, tentang firman Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang baik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, beliau berkata, ada salah seorang anak lelaki bagi salah seorang anak-anak perempuan Nabi SAW. Salah seorang anak perempuan Nabi SAW, yang ini cucu dia lah. Ada seorang cucu Nabi SAW, cucu lelaki daripada anak perempuannya, yaqdi, nak mati, yang ini dalam keadaan nazak. Maka anak perempuannya menghantar orang supaya ajak Nabi pergi kepadanya. Tetapi bila orang itu sampai kepada Nabi, dia rayak kepada Nabi, Nabi hantar dia balik sendiri, tak pergi tu, dengan membawa kata-katanya ini, iaitu lillahi ma akhadha, hak Allah apa yang diambilnya, dan haknya apa yang diberinya. Dan segala sesuatu berjalan hingga kepada tempoh yang ditentukan. Fal tasbir, mana wayak dia, biar dia sabar. Wal tahtasib, dan dia mengira pahala, biar dia mengira pahala. Fa arsalat ilaihi, lepas pada orang itu pergi rayak ke anak dia tu, anak dia hantar pula orang itu pergi kepada Nabi SAW dengan bersumpah-sumpah dia, supaya Nabi SAW pergi juga. Maka berdirilah Nabi SAW, aku juga berdiri bersamanya, kata Usamah, selain daripada Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Mubadah bin As-Samit. Bila kami masuk ke dalam rumah anak Nabi SAW itu, mereka pun menghulurkan kepada Rasulullah bayi itu, as-sabi, anak itu, anak yang masih kecil itu, wa nafasuhu tuqalqalu fi sadrihi, dalam keadaan nafasnya berbunyi dalam dadanya. Hasibtuhu, saya rasa dia berkata, ka'annaha shannah, macam bunyi gereba usang, gereba lama bunyi. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat keadaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Terus Sa'ad bin Ubadah berkata, adakah engkau menangis? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, Allah hanya mengasihani di kalangan hambanya orang yang tahu kasihan kepada orang. Orang yang ada kasihan belah kepada orang lain. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, syurga dan neraka bertengkar di hadapan Tuhannya. Syurga kata, oh Tuhanku, malaha, kenapa dengan dia tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang lemah dan orang-orang yang bawahan, orang-orang bawahan. Wa qalatin nar, neraka berkata,
Sekarang itu dalam kebanyakan nuskhanya, dalam setengah-setengah nuskhanya ada uthirtu bil mutakabbirin. Aku dilebihkan dengan diberikan orang-orang yang sombong, orang-orang besar-besar. Faqala lil jannah, maka Tuhan berkata kepada surga, engkau adalah rahmatku. Wa qala lin nar, dan Tuhan berkata kepada neraka, engkau adalah azabku. Aku rasakan engkau kepada sesiapa yang aku mahu, dan setiap satu daripada kamu akan penuh, mal'uha, sepenuhnya, akan mendapat sepenuhnya. Qala, Nabi SAW bersabda, yakni Tuhan katalah, fa ammal jannah fa inna Allah la yazlimu min khalqihi ahadan. Adapun syurga, maka Allah tidak menzalimi mana-mana makhluknya, sesiapa pun. Tidak ada siapa pun yang Allah akan zalimi. Dan Allah akan buat untuk neraka orang yang dikehendakinya, lalu dicampakkan ke dalamnya. Tetapi neraka terus berkata, ada lagi, dan dicampakkan lagi ke dalamnya. Neraka berkata lagi, ada lagi, 3 kali, sehingga Allah meletakkan qadamnya di dalamnya. Maka penuhlah neraka itu. Wa taruddu ba'daha ila ba'din, dan sebahagiannya memakan sebahagian yang lain, sambil berkata, qat qat qat, cukup cukup cukup. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahwa Nabi SAW bersabda, pasti akan mengenai beberapa ramai orang selaran api neraka dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan sebagai siksaan yakni kepada mereka. Kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam syurga dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Fayuqalu lahum al-jahannamiyun, orang-orang itu dipanggil al-jahannamiyun, orang-orang neraka jahannam. Qala Hammam berkata, haddatsana Qatadah qala haddatsana Anas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kita baca mula-mula malam ni lebih kurang hak dulu juga, masih lagi kita di dalam bab. Ini sambungan kepada hak dulu, iaitu orang manusia ni Islam, yang Islam lah, maknanya boleh melihat Tuhan, boleh melihat Tuhan di akhirat nanti. Dua la sebelum pada tu tajuk qaulillah wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nak cerita tu lagi ni, ini sambungan. Cuma Imam Bukhari kata ni, dia tidak kata haddathana sekali. Dia kata waqala al-Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal berkata. Apa makna bila Imam Bukhari kata qala? Dia tidak kata haddathana sekali. Walaupun ada dalam nuskhah, tapi tidak banyak nuskhah tu. Dia kata haddathana sini. Kedua-duanya boleh pakai. Kedua-duanya boleh pakai. Kalau kita kata nuskhah haddathana tu tak ada apalah, sekali lah. Kalau kata qala ni bermaknanya Imam Bukhari ambil daripada tu guru dia Hajjaj bin Minhal ini secara mudzakarah ataupun secara ard dan munawalah. Itu orang panggil dalam istilah ilmu hadisnya. Iaitu kira-kiranya mudzakarah tu lagu mana? Ketika Hajjaj bin Minhal duduk cerita benda lain, tiba-tiba dia ada royak ni. Tidaklah secara rasmi, secara khusus dia dalam majlis mengaji, mengadap betul untuk nak cerita hadis tu, tidak. Tapi dalam majlis lain, belah-belah duduk biasa gitu, tiba-tiba dia royak hadis ni. Hak tu Imam Bukhari kata qala. Dalam kitab dia. Mana Imam Bukhari terima hadis ini secara muzakarah, orang panggil. Muzakarah tu orang panggil. Tapi kalau mengikut nuskhah kata haddatsana tu, tak ada apalah, sekala lah. Gitu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, mana orang-orang mukmin